This call is now being recorded. Okay, so hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang baru, iaitu topik 1.3 sel kimia. Tajuk ni, kalau dulu dia simple je. Tiba-tiba masuk time awak ni, dia tu sikit, dia tambah benda baru. Tapi don't worry, benda tu asas dia awak ada je. Okay, so boleh kita repeat tak asas dia hari ni? Boleh. Okay, kita pergi kepada open board dahulu. Okay, so ini adalah siri keupayaan elektrod piawai. Okay, kekuatan sebagai ejen oksidaan meningkat apabila menuruni keupayaan elektrod piawai. So bila dia menaik, ejen penurunan meningkat. So kalau ejen penurunan, proses Pengoksidaan. oksidaan. Okey, apa yang proses pengoksidaan buat? Melepaskan elektron. Yes, good. Lepaskan elektron. Okey, sebelah sini ini adalah ejen pengoksidaan kan? So dia adalah proses Penurunan. Okey, so apa yang proses penurunan buat? Menerima elektron. Yes, terima elektron. Okey, so ni asas dia lah. Okey. So hari ini, kita akan masuk tajuk sel kimia. Okay, tahukah di akhir pembelajaran nanti, awak boleh menerangkan tindak balas redoks dalam sel kimia melalui eksperimen. InsyaAllah nanti kita akan cuba buat eksperimen jugalah. Okay. So hari ini awak boleh terangkan dengan ringkas yang mana anod, yang mana kathod dan apa yang dibuat di anod, apa yang dibuat di kathod. Okey, so first, tahukah anda dua kepingan logam yang berbeza jenis dicucuk pada ubi kentang dapat menghasilkan arus tenaga elektrik? Maknanya ubi kentang awak ni dapat menghasilkan arus tenaga elektrik. Okey, di mana apabila dua kepingan logam yang berbeza ni, bila dicucuk ni, kita panggil dia sebagai sel kimia. So, apakah sel kimia yang ringkas? Dua kepingan logam berbeza jenis awak nampak tak skrin ni? Nampak kan? Nampak ego. Okey. Saya besarkan sikit. Okey. So, dua kepingan logam berlainan jenis. Bermaksud dia mesti berbeza. Okey, dia tak boleh sama. So, dua kepingan logam berbeza jenis. Kalau dua-dua yang sama dicelup, dia bukan sel kimia ringkas. Dia takkan dapat menghasilkan sumber tenaga elektrik. So, dia mesti dua kepingan logam yang berbeza jenis. Okey, dicelup ke dalam elektrolit. So, apa dia elektrolit? Awak boleh rujuk di halaman buku teks muka surat 31. Dah ada buku teks kan semua? Awak dah ambil buku teks kan semalam? Tak cukup ego. Kimia tak ada ego. Kimia tak ada ego. Kimia tak ada ke? Belum ego. Oh, saya ada ego. Sakit semua. Okay, tak apa. So, elektrolit. So, apa dia elektrolit? Elektrolit ialah larutan atau leburan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Dia mengandungi ion-ion yang bercas yang boleh bergerak bebas. Okey.
So, dua kepingan logam tadi dicelup ke dalam elektrolit disambung dengan wayar penyambung. Okey. Dikenali juga sebagai sel Voltan atau sel galvanik. So, sel kimia ringkas tadi akan tukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, tindak balas redok yang berlaku dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. So, beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter menunjukkan arus elektrik terhasil. Okay, so tindak balas redok, proses penurunan peoksidaan tadi, melepaskan elektron, menerima elektron tadi, menyebabkan pengaliran elektron. Okey, kemudian dekat litar penyambung luar ni dia ada voltmeter. So kalau ada bacaan pada voltmeter, maknanya ada beza keupayaan dikesan pada voltmeter, itu menunjukkan arus elektrik terhasil. Okey, boleh setakat ni? Okey, so next. Tindak balas redok dalam sel kimia. Okey, ni saya buka tengoklah. Okey, tindak balas redok dalam sel kimia. Okey. Umar, slow sikit Umar. Umar Syakir. Okey, rajah 1.17 ni menunjukkan rajah 1.17 ni menunjukkan contoh sel kimia ringkas bagi pasangan logam magnesium kuprum. So, dia ada dua elektrod yang berbeza dicelup ke dalam elektrolit. So, ini adalah elektrolit. Okey, larutan kuprum 2 klorida ini adalah elektrolit. So, dua kepingan logam yang berbeza, kepingan kuprum, kepingan magnesium. Okey, kemudian kita rujuk kepada sini. Okey, awak tengok kepingan kuprum dengan kepingan magnesium. Okey, kepingan kuprum berapa bacaan dia? Positif 0.34. Okey, kita ambil bacaan dia. Okey, positif 0.34 kan? Okey, satu lagi. Magnesium negatif 2.38. Magnesium negatif 238. Okey. So, kalau awak tengok dua ini, okey. Nilai E0 magnesium adalah lebih negatif. Maknanya nilai dia lebih negatif. Di mana nilai dia adalah negatif 2.38. So, bila dia lebih negatif, bermakna dia ejen apa? Penurunan juga. Yes. So, dia ejen penurunan. So, bila dia ejen penurunan, dia proses Oksidaan. okey, proses pengoksidaan. So, dia akan menjadi terminal negatif. Okey, so dia jadi apa? Terminal negatif. So, daripada sini kita boleh buat satu kesimpulan. So, ejen penurunan terminal negatif. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. So, tindak balas yang berlaku di
terminal negatif ialah pengoksidaan. Ni awak dah tahu kan? Okey, nilai E0 kuprum adalah lebih positif. E0 kuprum ni lebih positif. So, sebab itulah dia adalah ejen apa? Oksidaan. Yes. So, kalau ejen pengoksidaan, proses Penurunan. penurunan. So, kesimpulan dekat sini, apa dia? Kalau Ejen pengoksidaan terminal positif. awak saling Salin nega. Okay, good. Jangan tak saling pula. Jangan duduk saja-saja tak tahu apa-apa tu. Saling catat, okay? Mak awak pun tak ada petik lagi kan? Okay. So, tindak balas yang berlaku di terminal negatif ialah pengoksidaan. Okay, nilai E0 terminal positif. So, tindak balas di terminal positif ialah satu tindak balas penurunan. So, automatik awak tahu apabila proses pengoksidaan bermakna dia Lepaskan elektron. Yes, lepaskan elektron. Yang ini terima elektron. Okey. Sebab itulah di terminal negatif magnesium kepada ion magnesium tambah 2 elektron. Sebab terminal negatif proses pengoksidaan, ejen penurunan melepaskan elektron. So terminal positif ion kuprum 2 plus tambah 2 elektron kepada kuprum. Jangan ikut yang persamaan ini pula. Faham? Dekat sini awak kena adapt lah. So magnesium ini dia melepaskan elektron. Sebab itulah dia melepaskan elektron pada kepingan kuprum. So elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Maknanya elektron mengalir dari terminal ni terminal negatif, yang ni terminal positif. So elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Okey, manakala arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. So ini arus, ini elektron. So elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Arus pula mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Dalam elektrolit. Kalau elektron mengalir dalam wayar penyambung luar, arus mengalir dalam elektrolit. Boleh setakat ini? Boleh ke? Okey. So, anod ialah elektrod tempat pengoksidaan berlaku. So, tempat proses pengoksidaan terminal negatif tadi, kita kenali dia sebagai anod. Okey, manakala tempat proses penurunan berlaku tadi, kita kenali dia sebagai katod. Boleh? So bermakna terminal negatif Anod. anod, terminal positif Katod. katod. Faham kat sini? Faham juga. Yang ni lah yang awak akan bawa ni. Jadi awak boleh hafal yang ni. Awak boleh ingat yang ni? Boleh. InsyaAllah. Okay? Daripada ayat ini kesimpulan dia, awak boleh adapt untuk lain kali. Ejen penurunan, terminal negatif, anod, apa yang dia buat, dia melepaskan elektron. Ejen pengoksidaan di katod, terminal positif, apa yang dia buat, dia menerima elektron. Ada sebarang soalan?
Tak ada. Tak ada. Okay, good. Okay, ini saya dah terang lah tadi. Okay. Sel kimia juga dapat dibina dengan menggabungkan dua sel setengah yang mempunyai nilai inot yang berbeza. Sel Daniell. Okay, contoh sel kimia yang terdiri daripada elektrod logam zinc dan elektrod logam kuprum yang dicelup ke dalam larutan garam ion masing-masing. So, kalau yang tadi sel ringkas tadi, okey, so dua-dua ini dicelup ke dalam satu elektrolit. Okey, tapi yang ini untuk sel Daniell ni tadi, untuk sel Daniell ni tadi, okey, elektrod logam tadi dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion masing-masing. Contohnya, kalau elektrod zinc, dia mesti ada ion zinc. Okay. Elektrod kuprum, dia ada ion kuprum dalam larutan dia. Dan dua larutan ini dihubungkan dengan titian garam. Ingat lagi tak? Apa fungsi titian garam? Masih ego. Apa dia? Untuk memenangkan air melaluinya, untuk melengkapkan kita. Ego. Dia untuk melengkapkan, dia memisahkan dua larutan. Tetapi membenarkan Ion ego. mengalir melaluinya. Maknanya membenarkan arus mengalir melaluinya. Faham? Okey, Faham itu ego. titian garam. Okey. Dua larutan garam tersebut, sorry. So, selain daripada titian garam, dia juga boleh menggunakan pasu berliang. Maknanya ada dua. Satu titian garam, dua pasu berliang. Fungsi dia sama, memisahkan dua larutan tetapi membenarkan arus mengalir melaluinya. Boleh? So, elektrod zinc tadi kalau awak tengok, bahan yang digunakan sama kan? Yang ini dengan, yang A dengan B, dia menggunakan bahan yang sama. Kuprum sulfat, zinc sulfat. Tetapi bezanya adalah yang B ini menggunakan pasu berliang. Elektrod zinc tetap dicelup ke dalam elektrolit yang mengandungi ionnya. Kuprum pun dicelup ke dalam kuprum sulfat yang mengandungi ionnya. Faham setakat ni? Boleh? Boleh ego. Okay, so itu pun sel kimia. Dan kalau awak perasan ada V kat sini kan, voltan ni kan. So ini adalah voltmeter. Okay, yang membuat bacaan. Okay, boleh setakat ni? Boleh ego. Okay. Okay, kemudian. Okay. So, E0 setengah untuk zinc dengan kuprum. Ni bacaan dia. So, daripada bacaan E0 ini, boleh tak awak menentukan yang mana terminal negatif, yang mana terminal positif? Boleh ego. Yang mana terminal negatif? Ya ego, yang zinc ego. Zinc ni adalah terminal negatif. Kalau terminal negatif, apa dia? Anot ego. Melepaskan elektron. Okay, melepaskan elektron. Kenapa awak katakan zinc ni terminal negatif? Sebab dia ego macam susunkan dulu ego. Tentukan mana ejen perusahaan, ejen penurunan ego. Ya, kita tengok dekat sini. Kita tengok daripada, kita tengok daripada, awak boleh tengok daripada ini kan? Okey, so awak tentukan daripada sini. So awak tahu nilai inot untuk zinc lebih negatif.
So bila dia lebih negatif, bila lebih negatif bermaksud dia adalah terminal negatif. Negatif ego. Terminal negatif ialah anod. Di mana apa yang anod buat, dia melepaskan elektron. So proses apa dekat sini? Pengoksidaan. Proses pengoksidaan. Dan zinc tadi adalah ejen. Ejen penurunan. Yes, good. Awak boleh buat keluar maklumat macam ni, tak apa dah sebenarnya. Okey, kita tengok yang ni pula. Kuprum pula. So kuprum terminal Positif. Katot. okey, terminal positif Ketot. katot. Okey, apa yang dia buat? Menerima elektron. Okey, dia terima elektron. Proses penurunan. Proses penurunan. Ejen pengoksidaan. Yes, ejen pengoksidaan. Okey, boleh? Boleh juga. Okey. So, boleh buat tak persamaan dia? Untuk zinc ni. Yang ego ayat-ayat ya ego. Persamaan. Persamaan setengah untuk zinc. Ambil Boleh yang ni. ego, boleh ego. Saya ego ambil yang mananya mami pengoksidaan ego, yang zinc akan dia melepaskan elektron. Okey, so bermakna so apa yang berlaku di anod? Okey. Zinc akan melepaskan elektron. So apa yang berlaku di katot? Menerima elektron ego. Kuprum. Okey, so dia menerima kuprum ion kuprum kan? Okey, so dia terima elektron. So boleh buat tak persamaan keseluruhan dia? Boleh ego. Okey, so kalau awak Zinc sama ego. tengok sama-sama kan? Potong saja ego. Ya. Okey, kemudian salin je balik. Zinc Zinc tambah kuprum 2 plus. ada Zinc 2 plus tambah Cu. yes. Boleh? Boleh? Boleh ego. Okey, so elektron mengalir daripada mana? Daripada Anod ke katot ego. Zinc tu. zinc kepada elektrod Positif. arus Dari terminal positif ke terminal negatif melalui elektrolit kepada elektrod melalui tiang garam. yes. Boleh setakat ni? Boleh juga. Okey. So next. Tak ada dah. Okey, sel kimia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Okey, so dia boleh tulis dalam bentuk notasi sel. So apa dia notasi sel? Okay, ni notasi sel. Saya cut dulu. Okey, ni notasi sel. Sel kimia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Anod ditulis sebelah kiri, katot di sebelah kanan. Okey, so kalau awak perasan, notasi sel ni, bukan rujuk yang bawah ni, rujuk yang atas ni. Okey, so anod ditulis di sebelah kiri, katot ditulis di sebelah kanan. Dan dia ada ini kan. So ini membawa maksud titiam garam atau pasu berliang. Okey. So daripada persamaan kita yang ini, okey, notasi sel bagi sel Daniell untuk tindak balas antara zinc dengan kuprum tadi.
Okey, tengok sini. Okey. So, daripada sini, okey. So, awak tahu tadi zinc adalah terminal negatif. So, awak tulis je elektrod zinc. Zinc, kemudian ada satu garis dekat sini. Kemudian zinc 2 plus equals 1.0, ini adalah elektrolit. So, okey, 1, 2, 3, 4. So, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Dan dekat tengah-tengah ini adalah titiang garam atau pasu berliang. Okey, daripada mana saya ambil semua maklumat ini? Daripada ini. Okey, daripada eksperimen ini. So, apa yang berlaku di anod? Zinc akan melepaskan elektron. So, zinc 2 plus tambah 2 elektron. So, elektrod yang digunakan elektrod zinc. Okey, elektrolit yang digunakan zinc sulfat tadi kan? So, zinc 2 plus. Okey, zinc sulfat tadi, zinc 2 plus. Okey, equal 1.0 mol dari sini terpadu. Okey, elektrolit untuk katod, okey, ion kuprum sulfat. Kemudian elektrod dia adalah kuprum. So, ini adalah cara untuk menulis notasi sel. Boleh setakat ni? Okey, boleh? Macam tu je bentuknya cikgu. Macam mana? Yang zinc. Terus juga cikgu yang tulis pepejal cikgu. Apa dia? Kan ada zinc kurungan P cikgu. Terus juga cikgu. Oh, kena tulis juga ke zinc pepejal apa semua tu? Apa elektrod memang pepejal kan? Tapi tulis juga cikgu. Perlu tulis juga ke? Perlu. Cara menulis dia memang macam ni. Okey cikgu. Tapi nanti saya akan update lagi lah kalau perlu tulis betul-betul ke, tak perlu tulis betul-betul ke, saya akan update lagi lah. Setakat ini awak buat macam ni dulu. Sebab ini adalah silibus baru sebenarnya dalam kimia ni. Saya pun belajar balik ni benda ni. Okey? Ni benda baru. Kalau awak tanya senior-senior awak dulu pun dia orang tak boleh jawab. Dia orang tak pernah belajar pun benda ni. Awak yang first best belajar ni. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kemudian daripada notasi sel ini, okey, selain daripada itu kita boleh menentukan voltan sel. Okey, kita boleh menentukan voltan sel. Okey, melalui rumus yang ini. Okey, melalui rumus yang ini. E0 sel sama dengan E0 terminal positif tolak dengan E0 terminal negatif. Ataupun E0 sel sama dengan E0 katod tolak dengan E0 anod. Okey. Awak ada tak bacaan E0 untuk kuprum tadi? Ada. Berapa? Positif 034 kan? Cikgu. Okey. Positif 034 E0 dia tadi. Okey. Untuk zinc, berapa bacaan E0 dia? Zinc negatif 0.76. Okey. Zinc negatif 0.76. 6. Okey. So, yang dua ni awak tak perlu pening sebab benda ni akan diberi dalam
exam. Okey. Okey, kemudian macam mana nak kira dia? So, E not cell. Okey, so kita guna rumus yang mana ni? Paling senang lah awak hafal. E not cathode tolak dengan E not anode. Okey, apa nilai E not cathode? Positif 0.34. Okey, tolak dengan E not anode negatif 0.76. Okey, so bila negatif dan negatif bermakna dia positif ni kan? Okey, so 0.34 tambah dengan 0.76 berapa? Positif 1.10 voltan. So inilah jawapan dia untuk nilai voltan dia, E not dia, E not cell. So apabila zinc dan kuprum dicelup dalam larutan ini, meter ini akan menunjukkan bacaan 1. Itu sebenarnya maksud dia. Faham tak? Yang awak kira sel tu. Apabila awak celup elektrod zinc ke dalam zinc sulfat, kuprum kepada kuprum sulfat, ada titian garam. Okey, E not masing-masing bermula dengan kalau zinc negatif 0.76, untuk ion kuprum positif 0.034. So bila E not cell keseluruhan ini, so dia akan membawa bacaan, beza keupayaan dia adalah 1.10 voltan. E not cell dia. Boleh setakat ni? Boleh juga. Nak tahu boleh ke tak? Ini eksperimen nanti kita buat, okey? Okey, jom kita buat latihan ini bersama. Okey. Okey, jom. Okey. Jom buat bersama. Saya bagi awak masa 5 minit untuk baca dan fahamkan soalan. Pun ada lagi ni. Muhammad Syakir, ambil buku
latihan saling, buku aktiviti rumah. Buat latihan ke surat 11 dengan 12 buku aktiviti sekarang. Pergi makan lepas tu buat kerja. Okey, dah siap belum? Dah ke belum? Dah fikir dah? Dah cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jom kita bincang. Okey, kalau awak dapat soalan macam ni, okey, apa langkah pertama yang awak nak buat? Susunkan dan cari nilainya cikgu dalam jadual. Ya, good. Awak cari dahulu nilai daripada jadual dia kan? Okey, kita tengok daripada jadual. Dalam ni dah ada, betul? Okey, yang ni awak jangan bimbang. Ni memang diberi kepada awak, okey? Okey, so kita pilihlah. Okey, yang mana? Verum dengan argentum cikgu. Ni dah aku punya pen ni pergi. Oh ni dah. Okey, ferrum dengan Argentum. argentum. Okey. Yang lain faham tak daripada mana nak ambil? Ada yang confuse lagi tak? Boleh Ego, setakat ni saya boleh tangkap Ego. Setakat ni boleh tangkap Cikgu punya minta terminal negatif, terminal positif tulis yang ya kah? Ha, apa dia? Kan dia minta yang A yang kena pasti terminal negatif, terminal positif. Kita beri jawapan macam ni. Belum lagi saya bincang. Okey. Okey, sabarlah Saya suruh awak cari yang ini dulu kan? So cari nilai dulu kan? Betul tak? Okey. Sebab kita nak cara pertama kita dapatkan nilai ini. Lepas kita dapatkan nilai ini, kita tengok yang mana paling negatif. Tak boleh besarkan ni. Okey, so kalau kita tengok nilai dekat sini, negatif 044 dengan positif 080. Yang mana lebih negatif? Verum cikgu. Okey. So bermaksud kalau dia tanya, kenal pasti terminal negatif. Kenal pasti terminal negatif? Verum cikgu. Ya, betul. Jawab macam tu je lah. Verum, tak payah buat ayat apa-apa. Terminal positif? Elektron argentum. Argentum. Dah. Tu je lah. So awak bagi tahu elektrod ferrum terminal negatif. Argentum terminal positif. Betul tak? Betul cikgu. Betul. Ya. Okey, tuliskan notasi sel bagi sel kimia itu. Okey, notasi sel. Okey, notasi sel dia bermula dengan apa? Anod dulu ke katot dulu? Anod cikgu. Anod yang mana anod? Zinc cikgu, zinc. Zinc je lah, mana pula ferrum dengan argentum je. Verum cikgu. Kita baca nota cikgu. Baca nota buat apa? Kita kena adapt dengan soalan. Kita baca. Verum cikgu, verum. Okey. So, sekejap, saya kenapa saya tak nampak ni. Okey. So notasi sel bermula dengan Verum. kan? So ferrum Pepejal. pepejal. Okey, lepas tu Cikgu.
Ferrum 2 plus ego. Okay. So ferrum. 2 plus aqueous. Okay. Kemudian kita ada Belik. Pemisah ego. pemisah dia titik yang garam kan? Ni simbol Titik yang untuk garam. 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 Kemudian kita ada Cuprum 2 plus. kupro jelah mana lagi kan? Cuprum ego. Argentum. Argentum. Okay. Kemudian kita ada elektron Ag ego. Ag. Pepecah. Itu jawapan untuk notasi sel bagi sel kimia ni. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Ayo. Okay, so ini nombor 2 Okay, so nombor 3. Tulis persamaan pengoksidaan dengan persamaan penurunan dan persamaan ion keseluruhan. So buatlah satu-satu. Okay, mula-mula setengah persamaan pengoksidaan. Okey, apa dia pengoksidaan tadi? Ferrum tadi ego. Okey, apa yang ferrum buat? Ferrum melepaskan elektron. Okey, good. Ferrum melepaskan elektron menghasilkan ion ferrum. Tambah 2 elektron. Okey, kemudian setengah persamaan, ya Allah. Setengah persamaan penurunan. Okey, dia jadi apa? Argentum menerima elektron ego. Argentum plus Elektron. elektron kepada argen. Argentum, atom argentum. Okey, kalau persamaan ion keseluruhan? Ego seimbangkan dulu ego. Yes, good. Okey, persamaan ion keseluruhan awak kena seimbangkan dulu, betul? Okey, so dia yang ni kalau awak tengok dia 2 elektron, betul? Betul. So, Satu. 1 elektron. So yang ni perlu darabkan dengan 2. 2. So dia jadi 2, 2, 2. So bila sama boleh Potong. So persamaan keseluruhan dia Ferrum tambah 2 Ag plus. ferrum tambah 2 Ag plus. kepada Ferrum 2 plus. Ferrum 2 plus tambah 2 Ag. Tambah 2 Ag. faham? Faham ego. Okay, good. Sekarang hitungkan voltan sel. Jago kira ego. Kira. So dia punya rumus E not sel sama dengan E katot tolak E anot. yes, E katot tolak E not anot. Okay, berapa nilai E not katot? 0.80. Jangan tinggal perkataan positif. Positif 0.80. Okey, tolak dengan Negatif 0.44. okey, negatif 0.44. Okey, so berapa nilai dia? Cepat. Korang kira. Berapa nilai dia? 1.24 ego. Ha? 1 Positif positif 1.24. 1.24. Positif. Ya. Kena steady. Rugi markah. Okey, positif 1.24. Itu untuk nombor 4.
Faham? Boleh tak? Boleh go, boleh. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Senang je kan? Okey, yang sudut uji diri ni, okey, saya nak bagi tahulah. Kalau, okey, kita tengok dulu soalan dia. Kenapa saya punya ni tak dapat detect ni? Okey. Okey, kalau awak tengok yang ni tak ada masalah sebab dia guna stannum dengan magnesium. Dua-dua ini adalah logam. Kalau awak tengok klorin dengan manganat, logam ke dua-dua ni? Ion satu molekul lego. Satu ion satu molekul kan. So dia bukan logam kan? Dia bukan dia bukan logam lah. Bukan logam itu. Okey. So, bolehkah bukan logam dijadikan sebagai elektrod? Tak boleh. Sebenarnya mesti bahan yang mengalirkan elektrik kan itu. Ya, sebab itulah bila dia tak ada bahan-bahan yang logam, so kita kena guna elektrod yang lain untuk tolong dia. Elektrod yang lain biasanya kita guna platinum PT. Bermakna dalam eksperimen ini awak ada elektrod platinum. Okey, sebab klorin dengan kalium manganat ni, kalium manganat dua-dua dalam bentuk cecair, betul tak? Betul lego film mana tu. Dia dua-dua dalam bentuk cecair. So dia perlukan satu bantuan lah, maknanya bantuan elektrod. Bantuan elektrod yang diperlukan adalah elektrod yang lengai. Elektrod yang lengai ni bermakna dia tidak mengambil tempat semasa tindak balas berlaku. Bermakna kalau dia ada, dia tak ada pengaruh kat situ. Pakai tidak balas saja. Faham tak? Faham lego. Makin. Yes. So kalau awak tengok B ni. Okay, B ni dia ada platinum, betul? Betul. Elektrod yang digunakan, kenapa? Sebab iodin dengan iodida ni dua-dua bukan logam. So dia guna platinum. Tapi dekat katot dia, dia ada pepejal, betul tak? Jadi kita perlukan platinum tak? Tak perlu sebab dia dapat pecah lego. Yes, good. Faham tak kat sini? Faham lego. Okay. So boleh tak buat latihan ini? Boleh lego, boleh. Boleh? Okay. So nak tahu boleh ke tak? Okay. Awak cuba buat latihan ini. Awak buat sendiri ke nak bincang dengan saya sekarang? Yang mana lego? Mana-mana? Mana-mana? Ataupun macam ni lah. Awak buat dahulu. Nanti kita akan buat satu Google Meet baru untuk kita bincang jawapan ni. Boleh tak? Boleh juga. So, saya bagi tahu sekarang jawapan kepada awak. Saya khuatir awak tidak faham pun sebenarnya. Faham tak?